Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, hadirin hadirat sekalian sidang pendengar, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan inayah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melazimi majlis-majlis ilmu, dengan kita melazimi ibadah ketaatan kepadanya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung bacaan hadis, perkongsian daripada kitab 40 hadis sebagai benteng seorang Muslim dalam bab bala dan juga wabak, insya-Allah. Pada hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-19 pada bab An-Nahyu 'anit tiyarah wal qila wal qala. Larangan daripada tiyarah dan juga mengatakan begitu dan juga begini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Sidang pendengar sekalian, hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini, diceritakan bahawa satu ketika Nabi SAW pernah mengatakan la adwa wala tiyarata. La adwa, adwa ini bermaksud jangkitan penyakit. La adwa wala tiyarata. Tiyarah kalau dalam bahasa Melayunya kita boleh sebutkan sebagai ramalan kesialan, petanda malang. Sebagai contoh, tuan-tuan puan-puan, dalam kalangan masyarakat Melayu ataupun juga bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab, orang putih, masing-masing di kalangan umat manusia, tidak kiralah apa agama ataupun apa kepercayaan mereka, masing-masing pada setiap bangsa itu ada kepercayaan tentang nasib buruk yang mungkin bakal berlaku, nasib buruk yang bakal berlaku. Contoh, tuan-tuan puan-puan, kita selalu mendengar orang Melayu mengatakan, kalaulah biawak melintas depan kita, itu tanda malang. Kalau kita dalam ingin melakukan perjalanan ataupun ingin melakukan sesuatu pekerjaan, tiba-tiba melintas biawak depan kita, maka itu petanda malang. Mesti kita elok, batalkan niat kita untuk nak melakukan sesuatu perkara itu. Hal ini sebagaimana yang berlaku kepada bangsa Arab sendiri, orang Arab jahiliah. Apabila mereka ingin melakukan sesuatu perkara, mereka akan baling batu pada burung. Mereka ada bela burung, lalu burung ini sebelum mereka nak melakukan sesuatu pekerjaan, mereka akan lemparkan batu pada burung itu. Dan mereka akan lihat, kalau burung itu terbang arah kanan, maka yang ni tanda tuah, tanda ong. Kalau kita kata tanda ong, tanda tuah, tanda kita kata bagus untuk kita nak mula kerja hari ini, untuk nak mulakan perjalanan contohnya. Tapi seandainya burung itu dia terbang di balik kiri, di sebelah kiri, itu petanda malang. Makna batalkan apa juga niat kita pada hari itu. Ini yang dinamakan tiyarah. Jadi tiyarah ini ramalan kesialan ataupun tanda-tanda buruk, alamat-alamat perkara buruk akan berlaku. Contoh yang lain, kalau kita bangsa Melayu ni, kalaulah contoh burung hantu, dia bunyi malam-malam, maka kita katakan di kalangan umat Islam Melayu ni sebahagiannya beranggapan, siapa nak mati ni malam ni, ada orang hak nak mati ni satgi ni. Jadi padahal sama ada biawak melintas depan kita ataupun burung hantu berbunyi pada malam hari, ataupun mungkin kita sedang basuh pinggan di dapur, kemudian jatuh pinggan, pecah pinggan,
maka hati berdegup-berdegap, hati berasa tak sedap hati kita. Lalu kita katakan, ish, ada benda tak kena ni nak jadi ni. Macam dalam drama-drama Melayu contohnya, tuan-tuan puan. Ini semua dinamakan tiyarah. Tiyarah ini atau dalam bahasa Melayu kita sebut ramalan kesialan. Perkara ini dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara-perkara yang sebegini dalam Islam. Tidak ada alamat ataupun tanda-tanda yang ni buruk akan berlaku, yang ni buruk akan berlaku hanya dengan kita melihat pada pergerakan haiwan, pada pergerakan bintang dan seumpamanya. Tidak ada yang sebegitu dalam akidah Islam kita ini. Dan Nabi katakan wa yu'jibuni al-fa'lu, dan yang mengkagumkan aku adalah al-fa'lu. Maka kalimat al-fa'lu ini para sahabat muskil, apa yang dimaksudkan dengan al-fa'lu? Maka sahabat tanya Nabi, wa mal fa'lu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalimatun tayyibatun. Al-fa'lu itu adalah kalimah tayyibah, kalimat yang baik. Jadi dalam hadis ini, hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini, perkara yang akan kita fokus, yang akan saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan puan-puan, pertamanya adalah tentang adwa, jangkitan penyakit. Yang keduanya tentang tiyarah, kesialan, dan yang ketiganya tentang al-fa'lu. Al-fa'lu ni kalimat tayyibah, kata-kata yang baik. Pertama tentang adwa. Tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW mengajarkan kita bahawa penyakit itu tidak berjangkit. La adwa. Apa yang dimaksudkan penyakit itu tidak berjangkit? Penyakit itu dia tidak mampu, dia tidak berkuasa untuk menjangkiti atau berpindah daripada sipulan ke sipulan yang lain dengan sendirinya. Maksudnya macam contoh kalau kita ceritakan tentang penyakit COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia. Ataupun kita boleh cerita penyakit yang common, yang biasa-biasa dihadapi oleh umat manusia, hatta kita sendiri, sakit mata. Sakit mata. Asalnya dalam satu keluarga sihat belaka semua orang. Tiba-tiba mungkinlah anak sulung kita tu, kita perasan matanya tiba-tiba berair. Mata dia kerap berair. Dan matanya mula jadi merah. Dan dia mula tenyeh-tenyeh mata dia, gosok-gosok matanya, dia ke mata tu gatal. Dan kita melihat bila bangun tidur, ada tarik mata, nak buka mata pun kita kata payah pasal tarik mata tu dia melekat, dia tutup pelupuk mata kita. Baik. Penyakit ini, sebagaimana yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, penyakit ini, apa juga penyakit, dia adalah satu kemudaratan. Sakit mata, mudarat yang berlaku pada mata. Sakit kepala, mudarat yang berlaku pada kepala. Sama ada sakit kepala, pening, rasa nak terhuyung hayang, hilang keseimbangan, darah tinggi, kencing manis, Parkinson, apa juga penyakit yang menimpa umat manusia. Sakit gigi, sakit perut, apa juga penyakit yang menimpa umat manusia, itu adalah mudarat yang Allah timpakan pada manusia. Dan Allah timpakan pada certain bodies, pada anggota-anggota yang tertentu. Maka mudarat ini dia datang dalam berbagai-bagai bentuk. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang boleh menghilangkan kemudaratan itu melainkan Allah juga. Jadi penyakit itu dia datang daripada Allah. Dia datang dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan sampai penyakit itu menimpa penyakit itu pada si fulan dan si fulan. Maka penyakit yang Allah timpakan pada kita, penyakit itu dia tidak ada kuasa untuk nak pindah ke badan orang lain. Penyakit itu dia tidak ada kuasa untuk nak menjangkiti orang lain tanpa izin daripada Allah. Jadi saya juga telah jelaskan pada tuan-tuan puan-puan, bila kita belajar sains, kita belajar bahawa selain kita manusia sebagai satu hidupan, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, kita juga ada makhluk yang gaib yang kita tak nampak seperti malaikat.
dan juga jin. Selain malaikat dan juga jin, ada juga makhluk yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi kita boleh nampak dengan bantuan mikroskop. Dengan bantuan mikroskop. Contohnya apa? Bakteria-bakteria, virus, kuman-kuman, mikroorganisma yang kecil. Jadi bila kita mempelajari sains dengan mikroskop, itu membantu untuk kita melihat organisma-organisma yang sangat kecil, yang sangat halus. Dan begitulah juga kita katakan kuman ini. Kalau kita sakit mata, contohnya anak ni dia gosok mata dengan tangan dia, mungkin dia gosok mata dengan tuala yang dia ada. Lalu kemudian lagi dia tidur di atas bantal, di atas satu bantai. Air mata tu pada mata yang sakit ni kena pada bantai tu. Sagi kita pula ambil bantai tu, kita pun tidur juga di bantai tu. Ataupun kita ambil tuala dia, kita pun lap muka kita, lap badan dan seumpamanya. Ataupun sentuhan dengan anak kita yang sakit mata ni, contohnya tangan dia ni dia dah tenyih mata tu banyak-banyak kali, dia pun salam dengan kita, bersentuhan dengan kita. Kuman-kuman itu kena pada kulit kita, kena pada tubuh badan kita. Maka dengan izin Allah, sekiranya antibodi kita tidak kuat, sekiranya ketahanan badan kita tidak kuat, maka dengan izin Allah, Allah menjadikan kita juga kena penyakit apanya sakit mata itu. Tapi seandainya dengan sebab antibodi kita kuat, ketahanan tubuh kita kuat, maka Allah izinkan kuman itu tidak memberi manfaat pada diri kita. Jadi perkara ini dia tidak dapat lari daripada dua unsur. Yang pertama, kehendak Allah. Kehendak Allah untuk menimpakan penyakit itu pada kita ataupun tidak. Yang ni perkara yang paling mutlak. Bila Allah berkehendak untuk timpakan kemudaratan pada seseorang ataupun pada sesuatu, tidak ada yang mampu menghalangnya, tidak ada yang mampu untuk nak menolaknya. Sebab ketentuan Allah adalah yang paling agung. Dan bila Allah takdirkan penyakit itu ditimpa kepada kita ataupun ahli keluarga kita, maka dia datang dengan bersebab. Sebabnya apa? Dia tak jaga kesihatan dia. Ataupun mungkin dia tak jaga sentuhan dia dengan orang yang sakit mata tu. Ataupun mungkin antibodi dia tu lemah. Kita kata weak, kan? Macam coronavirus ni. Kalau warga emas yang berusia 60, 70 tahun ke atas tidak dibenarkan datang untuk solat Jumaat di masjid. Contohnya. Ataupun kita yang muda-muda ni, bila esok lusa nak hari raya dah, insya-Allah tak perlulah untuk nak balik kampung beraya ataupun nak pergi ke rumah mertua ke contoh. Sebab di rumah mertua kita, di rumah ibu kita ataupun di rumah tok wan kita, ada mereka yang telah berusia 60 70 tahun yang kita kata kekuatan tubuh badan itu di fasa yang dah semakin melemah. Antibodi itu semakin melemah. Maka bila orang-orang yang sebegini dengan lemahnya antibodinya boleh kita kata menjejaskan, mempengaruhi tahap kesihatan mereka dengan izin Allah lah kita kata. Jadi yang pertamanya, dia tak dapat lari daripada qadar Allah, qada dan qadar yang Allah tentukan. Dan yang keduanya, dia juga berkait dengan usaha kita itu, ikhtiar kita itu. Allah mengajarkan kita untuk berikhtiar, berusaha. Dan selepas kita berikhtiar, berusaha, serahkan segalanya kepada Allah. So di sini apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan dan puan, Nabi SAW katakan tidak ada jangkitan penyakit. Dalam sepotong hadis pernah apabila Nabi mengatakan tidak ada jangkitan penyakit, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, bagaimana jika seekor unta yang berkudis, dia berada bersama-sama dengan unta-unta lain yang sihat. Seekor unta yang berkudis, dia berada dengan unta-unta lain yang sihat. Ataupun kalau kita bela lembu ke, tuan-tuan perempuan, kita bela kambing, kita bela ayam, adalah mungkin sekong dua ayam yang kena penyakit, tiba-tiba daripada sekong dua ni habis semua, mati, kena penyakit tu juga. Jadi ini soalan yang sahabat tanyakan kepada Nabi SAW. Kerana pada tanggapan kita mengatakan ini
menandakan penyakit itu berjangkit. Sebab daripada seekor haiwan yang kena penyakit, tiba-tiba bila dia duduk berkawan dengan semua orang, dengan setiap ekor haiwan ni, semua kena penyakit itu juga. Bukankah ini menunjukkan penyakit itu berjangkit? Maka soalan daripada sahabat ini, Nabi jawab dengan soalan yang lain. Nabi tanya, siapa yang menjangkiti haiwan yang pertama ni? Ataupun dalam kita nak bagi mudah, haiwan yang pertama kali dijangkit, haiwan yang pertama kali kena penyakit ni, dia berjangkit daripada siapa? Kita contoh dalam keluarga kita, macam saya sebutkan tadi, asalnya semua sihat, tak ada yang sakit mata. Tiba-tiba anak sulung sakit mata. Daripada mana anak sulung ni dia dapat sakit mata tu? Berjangkit dekat siapa? Padahal di sekolah tidak ada yang sakit mata. Di kawan-kawan sekitar taman, sekitar kawasan perumahan tidak ada yang sakit mata. Duk tak duk, dia mata dia berayang. Mata dia tu mula memerah dan seumpamanya. Maka siapa yang menjangkiti orang yang pertama ni? Inilah soalan yang Nabi tanyakan kepada para sahabat untuk nak menunjukkan penyakit itu datang daripada Allah. Penyakit itu dia tidak berkuasa nak menjangkit daripada satu ke satu ke satu. Kalau penyakit ini dia boleh berjangkit, makna dia boleh merebak dengan sendirinya, dia boleh berjangkit dengan sendirinya, pindah daripada satu badan ke badan yang lain. Doktor dan nurse, jururawat lah yang paling banyak kita kata dapat penyakit. Sebab hari-hari doktor dan jururawat ini berjumpa, bersentuhan dengan para pesakit. Tapi doktor dan jururawat tetap sihat, kita kata. Maka di sini, apa yang saya nak sebutkan, penyakit ini adalah daripada Allah. Dan Allah timpakan penyakit pada kita dengan jalan-jalan, dengan kita kata sebab-sebab yang tertentu. Sebabnya mungkin kita tak jaga kebersihan, sebabnya mungkin ketahanan antibodi kita lemah, sebabnya mungkin begini, sebabnya mungkin begini. Maka dengan sebab-sebab yang begitu, Allah takdirkan, okey, kita dapat penyakit ni. Ada juga orang lain yang dia berada, contoh dalam kawasan yang COVID-19 ni, kawasan yang ditimpa penyakit contoh, tapi dia tetap sihat. Alhamdulillah. Dia contoh dalam keluarga tu orang sakit mata, tapi dia seorang tak ada masalah apa, tak sakit mata apa pun. Jadi penyakit itu dia daripada Allah dan dia datang dengan bersebab. Dan kita sebagai manusia, Allah perintahkan untuk kita ikhtiar, untuk kita usaha. Bagaimana cara kita nak mengelak daripada penyakit? Macam mana kalau dah ditimpa penyakit, kita nak merawat penyakit tersebut? Hasilnya berbalik kepada Allah. Baik, itu tentang perbahasan dari segi tidak ada jangkitan penyakit. Yang keduanya, tiyarah. Tiyarah ni macam saya sebut pada tuan-tuan puan-puan, tiyarah ni adalah ramalan kesialan. Ramalan kesialan. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang putih, kita duk ingat orang putih ni, Eropah ni bertamadun, high class dan seumpamanya, tak ada lah kepercayaan kolot macam ni. Tak. Sebenarnya bagi mereka juga ada kepercayaan yang begini. Kita boleh baca dalam buku-buku penulisan-penulisan, kita boleh tengok apanya kepercayaan setiap bangsa ini. Baik, at-tiyarah ini, tuan-tuan puan-puan, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau kita tengok drama-drama Melayu, selalunya bila contoh seorang ibu dia basuh pinggan di dapur, pinggan tu tiba-tiba jatuh pecah, maka dia merasakan ada benda yang tak elok nak berjadi ni. Ataupun kalau macam contoh tuan-tuan puan-puan, orang mengatakan anak dara jangan duduk depan pintu, jangan duduk atas tangga, selagi lambat kahwin, contohnya. Okey, perkara-perkara yang begini disebut sebagai at-tiyarah, ramalan-ramalan kesialan. Anak dara kalau menyanyi di dapur, selagi nasi tak masak, contohnya. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan puan-puan, dari satu sudut mungkinlah orang tua-tua dulu dia nak nasihat kepada
anak-anak muda, anak-anak gadis yang muda, kalau sama dengan kita masak nasi, kita duk menyanyi, satgi ikut teralit, satgi ikut dia jadi lalai. Lalu nasi tak masak duk menyanyi. Jadi mungkinlah kita kata dari satu sudut niat untuk nak menegur itu betul. Tetapi cara kita nak menegur itu juga mestilah betul. Tuan-tuan perempuan pernah tak kita tengok kalau macam anak-anak zaman sekarang ni, kalau saya sendiri pun waktu sekolah rendah dulu, kita kadang-kadang tengok TV ataupun kadang-kadang kita duk buat kerja sekolah, kita meniarap. Dan kita dan bila kita meniarap, selalu kita angkat kaki kita tu. Kita angkat apanya daripada lutut tu, kita angkat kaki kita. Okay, bila kita duk meniarap macam ni. Baik. Jadi dulu waktu saya sekolah rendah dulu ni, kita duduk dalam keadaan yang begitu, tak teringat, tapi ditegur kepada saya, kalau menerap dalam keadaan yang macam tu kaki kita lipat naik atas ni, satgi mak mati. Jadi pada masa tu kita tak mau mak kita mati, kita pun menerap bagi elok lah. Baik, jadi di sini ni sebenarnya kata-kata ini mungkin dari satu segi dia nasihat kepada anak untuk duduk bagi elok sikit. Kalau nak menerap bagi elok sikit, bagi bersopan nampak, supaya aurat kita tak terdedah, supaya kita kata boleh nampak dia tertib. Okey, kalau nasihat kita tu untuk nak bagi anak ni duduk cara elok, kita cakap menerap bagi elok sikit, bagi tertib, bagi tak nampak aurat dan seumpamanya, nampak tak elok duduk macam tu. Okey, kita kata begitu. Tapi jangan kita kait satgi mak mati. Jangan kita kait satgi ayah mati. Jangan kita kait dengan perkara-perkara lain yang kita kata tak reasonable, yang dia tak relevan dalam bab ni. Sebab daripada kata-kata ini dia akan berubah menjadi kepercayaan. Anak-anak muda yang kita kata tak tahu apa-apa ni, bila kata itu disebut daripada seorang, dia akan jadi kepercayaan. Serupa juga macam tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok anak-anak muda hari ini ni, ditakut-takutkan dengan jangan bergambar 3 orang. Sebab kalau kita tangkap gambar 3 orang, sehari orang hak tengah tu dia akan mati. Jadi bagi kita yang belajar akidah, bagi kita yang belajar agama, kita katakan ini semua adalah tahyul, khurafat. Kita anggap dia sebagai kebodohan yang tahap yang tinggi lah, kebodohan yang tahap tinggi. Tetapi bagi orang yang dia tidak ada basic agama, bagi orang yang akidahnya tidak bersandarkan daripada akidah yang benar, daripada Quran dan hadis Nabi SAW, mereka takut untuk bergambar 3 orang. Jadi kadang-kadang dia akan jadi, tak payahlah tangkap gambar 3 orang, baik tangkap gambar 4 orang. Ataupun tak payahlah tangkap gambar 3 orang, kalau tak jadi tak apa, kalau jadi, kalau mati sungguh lagi macam mana? Baik kita elak daripada yang demikian. Jadi dia ada juga kepercayaan tu. Dia ada juga rasa tu. Ataupun kalau contoh yang lain tuan-tuan perempuan, kita kata surat berantai. Dulu waktu saya sekolah rendah dulu ni, kita terima surat yang mengatakan dalam surat tu saranan untuk nak berbuat kebaikan, dan kita kena hantar surat ni kepada 20 orang. Waktu tu saya sekolah rendah lagi. Dikatakan kalau tak hantar surat ni kepada 20 orang, satgi ni akan berlaku mudarat, musibah kepada ibu, kepada ayah, kepada orang yang kita sayang. Tapi masa tu kita pun bukan ada duit banyak pun, nak post sampai ke 20 orang pun kita tak buat lah. Kita buat dek macam tu sajalah. Tapi nak katakan dengan bahasa-bahasa yang begini, contohnya bila kita tidak mengedarkan, menyebarkan surat berantai, saya akan berlaku musibah begini, Jadi perkara sebegini tidak sepatutnya ada dalam diri orang Islam. Kerana bagi orang Islam, kemudaratan, manfaat hanyalah di sisi Allah. Hanya Allah yang berkuasa memberi yang demikian. Jadi tiarah ini Nabi SAW nafikan. Ramalan buruk, petanda malang, semua ni Nabi nafikan. Tidak ada yang
dapat mengetahui ketentuan Allah, apa yang Allah takdirkan untuk kita, sama ada ditimpa musibah, ujian dan seumpamanya, tidak ada yang mengetahui sebab ni semua rahsia Allah. Takdir ni dia adalah rahsia Allah. Kita dapat perkara-perkara yang baik ataupun kita dapat perkara-perkara yang buruk, semua ni adalah rahsia Allah. Allah suruh kita usaha apa yang baik untuk kita, usaha dapatkan. Dan Allah suruh kita ikhtiar, elak diri kita daripada kemudaratan. Elak diri kita daripada kemudaratan. Penyakit Allah bagi, tapi Allah ajarkan kita bagaimana nak mengelak penyakit. Bagaimana nak menghindar diri kita daripada penyakit. Bagaimana cara nak elak, nak hindar, nak jauhkan diri kita daripada penyakit? Jaga kebersihan. Sebelum nak makan, basuh tangan kita. Basuh dulu makanan yang kita nak masak. Ayam, ikan, periuk, kuali yang kita nak guna, pastikan dulu bersih. Jangan yang periuk dah guna sampai seminggu tak pernah basuh-basuh lagi, tuang minyak, goreng saja ikan tu. Lepas tu tak kira dah, malam tu aku ada binatang ke apa dan seumpamanya. Jadi dia tak jaga kebersihan. Bila tak jaga kebersihan, penyakit itu boleh menimpa dia. Selain daripada menjaga kebersihan, Allah ajarkan juga pada kita, Nabi ajarkan juga pada kita untuk jaga kesihatan tubuh badan. Jaga kesihatan tubuh badan ini adalah dengan kita bersenam, kita beriadah. Riadah itu dia adalah satu ikhtiar kita, usaha untuk nak menjaga kesihatan tubuh badan, untuk nak jaga nikmat tubuh badan ni bagi fit, bagi elok tangan, kaki kita, apa semua anggota tubuh badan ini. Jadi penyakit itu, apabila Allah menimpakan penyakit pada kita, kita tak mampu nak tolak, sebab tu ketentuan Allah. Tetapi kita boleh berusaha untuk mengelak, menjauhkan diri kita daripada penyakit dengan mengamalkan cara hidup yang sihat. Dan seandainya dengan mengamalkan cara hidup yang sihat itu, Allah berikan kita juga penyakit, itu memang ketentuan Allah. Tapi kita usaha, sekurang-kurangnya kita usaha untuk nak mengelak daripada penyakit. Dan bila Allah timpakan juga penyakit, sabar, reda, itu juga baik untuk kita. Jadi apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan perempuan adalah kita memilih jalan hidup kita. Kalaulah hari ini kita umur 20 tahun, 30 tahun, dengan gaya hidup yang serba pantas, semuanya kita nak segera, dengan nikmat usia muda ni, McDonald makan hari-hari, KFC makan hari-hari, pizza makan hari-hari, ayak manis kita minum serba-serbi, maka tidak mustahil lagi 3 tahun jadi kencing manis, boleh darah tinggi, jadi obesity dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab kita yang pilih jalan hidup begitu. Tetapi seandainya dari usia muda ini kita memilih untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, kurangkan gula, kurangkan karbohidrat, kita banyakkan berpuasa contoh, kita banyakkan beriadah contoh, maka kita memilih, kita berusaha untuk mendapatkan hidup yang sihat. Maka ini semua adalah pilihan kita masing-masing, dan Allah lah yang akan menentukan apa yang Allah akan bagi pada kita. Tapi pimai-pimai tuan-tuan perempuan, Allah tak akan menzalimi kita, dan Allah mengajarkan kita untuk pilih apa yang terbaik. Baik, itu apa yang selingan lah saya nak tambahkan pada tuan-tuan perempuan ni tentang tiarah ini. Baik. Kemudian al-fa'lu. Apa yang dimaksudkan al-fa'lu? Nabi SAW katakan kalimatun tayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ni tuan-tuan perempuan kita boleh sebut sebagai optimis. Optimis terhadap kebaikan, sangka baik kita, husnuzan kita kepada Allah. Optimis ni tuan-tuan perempuan, kita sepatutnya kena latih diri kita dengan optimis. Apa juga perkara, maka kita selalu berpandangan yang positif. Kita selalu lihat dari sudut yang positif. Jangan kita tengok dari sudut yang negatif. Guru saya pernah mengatakan, guru saya pernah mengumpamakan, manusia ni dia ada 2 jenis mata. Satu yang dinamakan mata lalat, satu lagi yang dinamakan mata lebah.
Mata lalat ni selalu duk nampak perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang busuk, perkara-perkara yang negatif. Apa saja yang berlaku, semua dia tengok yang negatif. Orang sedekah, dia kata, tu nak menunjuk-nunjuk tu kata dia baik. Orang buat begini, semua kita nampak benda yang negatif. Tapi kalau orang yang bermata lebah, dia tengok sesuatu perkara itu dengan pandangan yang positif. Dia selalu menilai sesuatu perkara itu dengan sangkaan baik, dengan perkara yang positif, perkara yang baik. Jadi al-fa'lu ni tuan-tuan puan-puan, bagaimana kita nak apply? Contoh kita nak apply dalam fasa PKP ni. Waktu yang kita kata sehari dua ni sepatutnya kita bersama dengan ahli keluarga kita. Kita bersama dengan ibu bapa, kita bersama dengan adik-beradik, ipar duai dan seumpamanya. Kita sepatutnya sebagaimana tahun-tahun lepas kita makan besar dengan ahli-ahli keluarga, orang kampung dan seumpamanya. Tapi pada tahun ini kita diperintahkan oleh kerajaan untuk beraya di rumah masing-masing sahaja. Kenapa? Untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini supaya tidak berlaku pertambahan kes-kes baru. Supaya kita boleh lenyapkan, hapuskan COVID-19 ini secara total terus. Jadi korbankan sedikit kegembiraan kita, kepentingan peribadi kita untuk manfaat yang lebih besar. Manfaat yang supaya negara kita Malaysia bersih sepenuhnya daripada COVID-19. Jadi kalau kita melihat dengan pandangan yang mata lalat, hari raya ni takkan tak boleh nak beraya, takkan tak boleh nak macam ni, takkan duduk di rumah saja tak nama raya. Kalau kita tengok dengan pandangan mata lalat, kita akan nampak serba-serbi semua. Apa yang orang buat tu tak kena. Yang pemerintah buat tak kena, yang polis buat tak kena, hak nu tak kena, hak ni tak kena. Sebab kita tengok dengan pandangan yang negatif, ikut hawa nafsu kita. Tapi kalau kita tengok dengan pandangan yang positif, mudah-mudahan di sini ni di tahun ini paling kurang kita belajar erti pentingnya ukhuwah, pentingnya persaudaraan. Persaudaraan itu dia tidak akan putus walaupun kita tak dapat berkunjung ke rumah saudara mara kita, adik-beradik, sahabat handai dan seumpama, tak putus. Kita boleh di zaman yang alhamdulillah canggih dengan teknologi ini, kita boleh buat Skype, kita boleh buat video call dan seumpamanya yang masih boleh untuk nak bersembang, cuma kita tak berada di satu tempat yang sama. Jadi kalau kita lihat dengan sudut yang positif, tuan-tuan puan-puan, kita akan nampak positif. Tapi kalau kita melihat dengan sudut yang negatif, kita akan nampak negatif belaka. Maka al-fa'lu ni dalam fasa PKP ni mengajarkan kita untuk melihat setiap perkara itu dengan sudut yang baik. Dalam surah Al-Insyirah, Allah mengajarkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Yang bermaksud sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ulama mentafsirkan pada ayat ini, kesulitan yang Allah sebutkan hanya merujuk kepada satu kesulitan. Tetapi kemudahan yang Allah sebutkan, dua kemudahan yang berlainan. Bermakna pada setiap kesulitan, kesusahan yang Allah uji pada kita, setiap satu kesulitan yang Allah uji pada kita itu ada dua kemudahan yang Allah berikan pada kita. Cuma kita nampak dengan tak nampak kemudahan tu. Kita sedar atau tidak, kita syukur atau tidak pada kemudahan yang Allah berikan. Dan kita nampak atau tidak apa kemudahan-kemudahan itu. Tetapi perlu saya ingatkan pada tuan-tuan puan-puan sidang hadirin sekalian, Allah itu tidak pernah berbohong dan mustahil Allah itu berbohong. Apabila Allah mengatakan bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan, pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan para ulama mentafsirkan pada kita, untuk setiap kesulitan yang kita hadapi ada dua kemudahan yang Allah berikan. Maka janji Allah itu adalah benar. Tetapi hanya pada orang yang beriman kepada Allah, hanya pada orang yang percaya kepada Allah. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, bagi orang yang tidak mau untuk nak tadabbur, untuk nak melihat, untuk mengkaji
apa yang telah Allah jelaskan, dia tak mau melihat dari sudut tata cara yang Allah perintahkan, maka dia tak akan dapat hasil dia, buah dia. Maka di sinilah tuan-tuan puan-puan, antara pengajaran yang kita dapat, bahawa setiap kesulitan yang Allah kurniakan pada kita pasti ada kemudahan. Pasti ada rahmat di sebalik setiap sesuatu yang Allah jadikan pada kita. Baik. Seterusnya, antara perkara yang boleh kita aplikasikan dalam fasa PKPB ni, tuan-tuan puan-puan, kita boleh senantiasa positif dengan mengatakan, alhamdulillah, rantaian COVID ni semakin putus. Rantaian COVID ni semakin berkurang. Jumlah kes-kes baru, alhamdulillah, bila kita baca di Twitter, di Facebook, alhamdulillah, di Perlis masih lagi mengekalkan zon hijaunya, alhamdulillah. Di tempat-tempat lain juga kita berharap mudah-mudahan angka kes-kes baru itu semakin menurun, dan kita katakan alhamdulillah semakin menurun. Alhamdulillah nak hilang dah ni COVID-19 ni. Alhamdulillah nak semakin hapus dah COVID-19 ni. Ataupun mungkin contohlah tuan-tuan puan-puan, kita anak kita mungkin demam. Sekarang ni di bulan Ramadan, di Perlis contohnya, Allah uji dengan panas yang kita tak buat apa pun kita rasa kering mulut kita ni. Ayam liok ni dia jadi kering, dia jadi tak ada ayam liok langsung. Dahaga, letih, lesu tubuh badan kita ni di bulan Ramadan ni. Baik, jadi kalaulah contoh di waktu yang panas ni, adalah mungkin ahli keluarga kita yang demam, panas badan dia, kita pegang sikit, lalu kita kata, tak apa ni, sikit je ni, panas ni, alhamdulillah, sagi baik ni insya-Allah. Sagi kita jelum-jelum kepala sikit dengan kain basah tu, insya-Allah lega lah tu. Al-fa'lu. Ini dinamakan al-fa'lu. Kita tak sebut perkara-perkara yang teruk. Oi, panas ni, sagi ni nak jadi sawan ni, sagi ni nak tarik dan seumpamanya. Kita tak sebut bahasa-bahasa yang negatif, bahasa-bahasa yang tak elok begitu. Kita katakan, okey, ni kita jelum ni, insya-Allah tak apalah, mudah-mudahan sagi baik. Mudah-mudahan sagi ni turunlah suhu badan. Mudah-mudahan sagi ni kita kata insya-Allah sejuklah badan dia, tak apalah, insya-Allah nanti Allah bagi baik. Jadi al-fa'lu ini perkara yang kita masing-masing kena latih diri kita. Biasakan diri kita mengatakan perkara-perkara yang baik, ucapkan perkara-perkara yang baik. Insya-Allah mudah ni. Contohlah tuan-tuan puan-puan, anak kita ada exam ataupun mungkinlah nak ambil test kereta ke ada seumpamanya, insya-Allah Allah bagi mudah. Insya-Allah Allah bantulah untuk nak jawab soalan tu. Insya-Allah Allah bagilah kelapangan. Jadi kita biasakan diri kita ni cakap perkara-perkara yang baik, cakap perkara-perkara yang elok. Kita tengok anak kita ni cergah, mungkinlah kita tak menang tangan nak kawal dia, nak handle dia. Jadi kita katakan alhamdulillah, insya-Allah cergah ni, sihat badan ni, otak pun cerdas ni, tengok ligat dia sana sini, insya-Allah alhamdulillah. Jadi bahasakan dengan bahasa-bahasa yang baik. Jangan kita duk sebut liang sungguh, buah sungguh, melampau sungguh. Jangan kita lazimkan diri kita dengan bahasa-bahasa yang tak elok ni. Sebaliknya kita counter dengan ayat-ayat yang baik, ayat-ayat yang mengandungi doa. Untuk kita doakan kepada siapa-siapa pun, anak kita, isteri kita dan seumpamanya. Jadi al-fa'lu ni tuan-tuan puan-puan, dia tidak terbatas hanya kepada kalimah tayyibah. Dia tidak terbatas hanya kepada kata-kata yang baik. Tapi dia juga boleh berlaku, kita kata pada kata-kata yang baik, ucapan yang baik, ataupun nama-nama yang baik, ataupun bila kita bersama dengan orang yang soleh, ataupun bila kita berada di tempat-tempat yang baik, al-fa'lu itu dia boleh berlaku. Contoh tuan-tuan puan-puan, kita kata apa? Bila kita pi umrah, bila kita pi haji, kita solat di Masjid Nabawi, kita solat di Masjidil Haram contohnya. Kita kata, duduk tempat baik ni insya-Allah, Allah dorong kita, Allah bimbing kita boleh solat berjemaah 5 waktu tiap-tiap hari. Contoh bila kita duduk di rumah kita, duduk di Malaysia ni, solat 5 waktu berjemaah ni payah kita nak buat. Tapi bila dah kita melakukan ibadat haji, ibadat umrah tu, kita kata mudah-mudahan insya-Allah lah duduk di tanah haram ni,
duduk di tanah haram, bumi yang penuh dengan barakah, keberkatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita lah untuk nak beribadah. Allah yang tak sihat, yang mungkin badan tu berasa bisa-bisa, lemah-lemah, yang mungkin kencing manis, tak larat nak berjalan, mudah-mudahan Allah bagilah kekuatan. Duduk di bumi yang penuh barakah ni, Allah bagi kekuatan untuk boleh beribadat, boleh nak solat berjemaah tiap-tiap waktu. Nak turun tangga hotel, nak naik hotel, selagi nak pergi berjalan lah 500 meter dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. Al-Fa'lu itu tuan-tuan dan puan. Inilah yang mendorong, yang memberi kekuatan kepada manusia untuk mampu melakukan perkara-perkara yang sebelum ni bila balik di tanah air kita rasa macam tak mampu. Tapi bila duduk di tempat-tempat yang baik ni, alhamdulillah Allah memudahkan segala perkara. Ini contoh al-fa'lu bila kita berada di tempat-tempat yang baik. Ataupun contoh tuan-tuan dan puan, kalau kita ni senantiasa melazimi guru-guru, alim ulama, ustaz-ustaz dan seumpamanya, orang-orang yang soleh. Kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita katakan mudah-mudahan insya-Allah lah duk berkawan dengan tu imam ni, kita pun boleh jadi macam tu imam lah. Contoh bacaan Quran tu elok, solat tu kita kata tertib. Jadi dengan kita berkawan bersama-sama melazimi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, jadi kita sebut mudah-mudahan insya-Allah bolehlah jaga diri kita daripada maksiat, jaga diri kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Sebab kita terdorong untuk perkara-perkara positif dengan orang-orang yang soleh. Ataupun tuan-tuan puan-puan, ni ada satu contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni disebutkan dalam perjanjian Hudaibiyah ni, dia akan bergabung dengan Nabi untuk nak berunding bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhail ni dia daripada perkataan Arab Sahlun. Sahlun ni mudah. Jadi Suhail ni dia daripada perkataan Arab yang maksud lebih kurang macam tu lah, dimudahkan dan seumpamanya. Maka bila Suhail ni dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak saja Suhail ni, Nabi kata suhila lakum min amrikum. Allah mudahkan untuk kamu urusan kamu. Maka berlakulah sebagaimana yang diharapkan, Allah mudahkan berlakunya kebaikan, terhasilnya kebaikan dengan kedatangan Suhail ni. Jadi contohlah tuan-tuan puan-puan, mungkin adalah nama kawan-kawan kita ni Nurul Iman ke contoh, Nurul Huda ke contoh, ataupun nama kawan-kawan kita yang nama Sahlah contohnya. Bila datang kawan kita yang nama Sahlah ni, kita kemudahan Maidah ni, yang mudah tu Maidah ni. Jadi mudah-mudahan dengan nama dia tu, nama yang baik itu, maka Allah mudahkan juga kita urusan-urusan kita. Ini yang dinamakan sebagai al-fa'lu, optimis, kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik ini tuan-tuan puan-puan, satu perkara yang lazimkanlah diri kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Membiasakan kalimat-kalimat yang baik, pemikiran-pemikiran yang positif, selalu melihat satu-satu perkara tu sama ada kita kata menguntungkan kita, ataupun mungkin kita tengok dari satu sudut tidak menguntungkan kita. Tapi bila kita membiasakan diri untuk mengatakan perkara-perkara yang baik, maka dia akan mendorong kita bawa kepada kebaikan. Sebab itulah dari satu segi tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengoklah ceramah-ceramah motivasi, pakar-pakar motivasi, selalunya mereka akan melatih kita, mengajarkan kita untuk buang ayat-ayat yang negatif, perkataan-perkataan yang negatif. Contohnya apa? Saya tak tahu nak buat, saya tak reti, saya ni lemah, saya ni tak pandai, saya ni begini, saya ni begini. Ayat-ayat yang negatif ni, saya tak boleh, saya tak mampu, saya ni lemah, saya ni begini, saya ni begini. Ayat-ayat yang negatif ni dia akan bawa kepada unsur-unsur negatif yang lain pada diri kita. Tapi kalau kita katakan saya boleh, saya mau, saya akan usaha sampai berjaya, saya akan baca sampai saya jadi pandai, saya akan berlatih sampai saya jadi mahir dan seumpamanya. Bila kita latih diri kita ni untuk bercakap perkara-perkara yang positif, untuk kita latih diri kita ni berfikir dengan perkara-perkara yang positif, optimis, kebaikan-kebaikan itu dia akan datang. Tapi kalau kita
cakap pun perkara-perkara yang dah memang buruk dah memang tak elok, perkara-perkara yang negatif, dia akan tarik yang negatif. Sebab itu juga tuan-tuan puan dalam agama ni, bila kita melakukan satu-satu perkara yang tak baik, perkara maksiat, perkara yang buruk, Allah ajarkan kita untuk susuli dengan perkara yang baik. Sebab apa? Sebab bila kita buat perkara yang buruk ni dia akan tarik perkara-perkara buruk yang lain. Pepatah Melayu kata apa? Apanya, siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Asal muhungnya, kecoh-kecoh orang dan seumpamanya. Lama-lama, bila dah kecoh tak kantoi, bila dah bohong, orang makan bohong kita, dia pergi pula kejahatan yang lain, mencuri, rompak dan seumpamanya. Dari satu kejahatan, dia akan tarik adik-beradik kejahatan yang lain. Daripada satu kebaikan, dia akan tarik adik-beradik kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kerana itulah kalau kita baca dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, agama mengajarkan kita, kalaulah contohnya kita terjebak dengan satu-satu kemungkaran, satu-satu kejahatan, susuli dengan kebaikan, susuli dengan perkara-perkara yang baik. Supaya apa? Supaya kita boleh potong rantaian yang tak baik itu, kita boleh potong dan kita boleh panggil benda-benda yang baik itu. Susul dengan perkara-perkara yang baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak sama-sama kita dapat ambil manfaat. Pesanan ini adalah untuk diri saya sendiri dan moga bermanfaat untuk tuan-tuan puan-puan juga. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.